Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Rakyat sengsara yang di-Pertua Parlimen enggan bahas. Apa kata yang di-Pertua Parlimen Tan Sri Azhar Harun apabila Ahli Parlimen Kota Raja Muhammad Sabu menuntut penjelasan menteri yang berkaitan mengapa bantuan bangsa banjir lambat. Beliau berkata perkara itu tidak dapat dibahaskan kerana tidak disenaraikan dalam aturan mesyuarat pada masa itu. Kita cuma ada satu urusan saja mengikut aturan urusan mesyuarat hari ini, iaitu rang undang-undang pencegahan. Muhammad, tolong. Bukan, urusan kita cuma hari ini ialah rang undang-undang pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Ya, maaflah. Kalau hendak penerangan menteri itu, selalunya itu terserah kepada Yang Berhormat Menteri untuk membuat penerangan dan diberi notis kepada saya bahawa mereka akan membuat penerangan di bawah 14.1i. Muhammad berkata beliau telah terkandak selama 8 jam di stesen minyak menyebabkan dirinya tidak dapat pergi membantu penduduk di kawasannya yang terjejas. Soalnya bukan bantuan wang itu segera, soalnya mana bot tentera, bot polis, APMM. Banyak nelayan menawarkan diri untuk bawa bot mereka. Bot nelayan tak sesuai kerana dia labuh di bawah. Dan memang kita stranded begitu lama. Saya sendiri stranded 8 jam di satu stesen minyak. Orang kata mana wakil rakyat tak nampak muka. Nampak muka apa stranded? Selain Muhammad, ramai ahli parlimen lain turut menuntut penjelasan Kerajaan Persekutuan berhubung isu berbangkit bencana banjir yang melanda beberapa negeri ketika ini. Namun Azhar bertegas tidak membenarkannya dengan alasan Kita tak boleh melompat dari satu isu ke satu isu tanpa isu itu berada dalam aturan urusan mesyuarat. Begitu yang kita buat, begitu kita jalankan prosiding parlimen. Namun pembentangan rang undang-undang meminda Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 telah ditangguhkan. Isu berbangkit berhubung banjir yang sudah meragut ramai nyawa tetapi yang di-Pertua Dewan Rakyat langsung tidak menunjukkan keprihatinan. Dalam satu sidang media, beberapa ahli parlimen membantah dan mengecam tindakan Azhar. Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fadzil berkata beliau amat kecewa kerana isu kelewatan tindakan menyelamat mangsa-mangsa banjir tidak dibenarkan untuk dibahaskan. Sedangkan menurut beliau dengan penangguhan perbahasan rang undang-undang penyakit berjangkit tersebut, mereka ada satu hari membincangkannya. Ya, jadi kami sangat kecewa kerana isu ini tidak dibenarkan dibahaskan. Malah kalau kita lihat dengan penangguhan pindaan Akta 342, sebenarnya we have the whole day. Lagipun ketika itu Perdana Menteri Keluarga Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada di dalam Dewan. Azhar boleh menggunakan budi bicaranya untuk membenarkan perbahasan berhubung isu banjir tersebut. Beliau boleh meminta Perdana Menteri untuk memberikan ulasan atau Perdana Menteri sendiri boleh mengambil tanggungjawab untuk memberikan penjelasan. Namun perkara itu tidak berlaku. Kata Fahmi, Azhar telah menutup mikrofon dan ramai ahli Dewan Rakyat bercakap tanpa mikrofon. Jadi tadi beliau telah menutup mikrofon. Jadi ramai ahli-ahli parlimen yang bercakap tanpa mikrofon. Ya, jadi saya bangun untuk berkata, adakah kita perlu sehingga rumah speaker banjir baru kita nak bahas? Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad pula melahirkan rasa kecewa dan marah terhadap tindakan yang di-Pertua Dewan Rakyat itu. Khalid berkata Azhar menutup peluang untuk mengadakan postmortem segera berhubung bencana alam yang berlaku. Ini kerana bantuan yang datang teramat lambat. Tanpa peralatan, beliau tidak dapat membantu mangsa yang terperangkap di atas bumbung. Beliau juga mempersoalkan mengapa setelah Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran kemungkinan berlaku bencana alam, tiada persediaan daripada pihak berkuasa, khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dan Jabatan Perdana Menteri untuk mengambil tindakan berkaitan. Telah pun ditimbulkan oleh Yang Berhormat Port Dickson
kenapa apabila telah pun diramalkan oleh pihak Jabatan Meteorologi bahawa akan ada cuaca yang buruk dalam beberapa hari ini, kenapa tidak ada apa-apa persediaan, ya, preparation, early warning, ya, dikerahkan command center, ya, dan sebagainya, ya, supaya bila ianya berlaku maka ianya dapat ditangani dengan lebih berkesan. Ya. Carian di laman Jabatan Meteorologi yang terletak di Kementerian Alam Sekitar mendapati amaran dikeluarkan pada 14 Disember yang lalu menyatakan bahawa keadaan La Nina lemah sedang berlaku dan dijangka berterusan dengan kebarangkalian 95% sehingga Mac 2022. Oceanic Nino Index ONI bagi September hingga November 2021 ialah negatif 0.8 darjah Celsius dan anomali suhu permukaan laut mingguan terkini di kawasan pemantauan El Nino, Nino 3.4 ialah negatif 1.1 darjah Celsius. Keadaan cuaca di Semenanjung, Sabah dan Sarawak dijangka lembap sepanjang tempoh ramalan. Suhu maksimum harian yang telah direkod di kebanyakan stesen meteorologi untuk tempoh 7 hingga 13 Disember 2021 di Semenanjung ialah antara 26.9 darjah Celsius hingga 36.4 darjah Celsius, manakala di Sabah dan Sarawak antara 23.6 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Suhu maksimum harian tertinggi yang direkodkan dalam tempoh ini adalah 36.4 iaitu di Butterworth, Pulau Pinang pada 12 Disember 2021 berbanding rekod tertinggi di Malaysia iaitu 40.1 darjah Celsius di Chupeng Perlis pada 9 April 1998 semasa episod El Nino kuat. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan perubahan. Maknanya bukan kerajaan tak tahu tetapi tidak peka. Hanya rakyat yang tidak tahu dan terkejut akibat serangan air yang naik dengan begitu pantas. Selepas kejadian banjir besar benar-benar berlaku, bantuan pula datang terlalu lambat akibat sikap sambil lewa kerajaan terhadap amaran Jabatan Meteorologi. Sehingga kini tiada suara kedengaran daripada Menteri Alam Sekitar Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang tiada pengetahuan yang relevan dengan sains ekologi atau alam sekitar. Sementara Wakil Rakyat Pakatan Harapan seperti Khalid Abdul Samad dan Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Tiga, Rozia Ismail, Izham Hashim, Pandan Indah, Muhammad Zawawi Mughni, Sungai Kandis pergi membantu setakat mana yang mereka terdaya di kawasan yang terjejas teruk dengan banjir. Apa menteri sedang lakukan? Menurut laporan media, menteri-menteri dan pemimpin Parti Bersatu sedang hadir dalam Perhimpunan Agung Tahunan parti itu yang diadakan di Pusat Dagangan dan Pameran Antarabangsa MITEC. Ketika rakyat yang menerima musibah sedang kelaparan, mereka sedang makan-makan. Timbalan Presiden Bersatu yang juga Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu pula lebih mengutamakan majlis perasmian berbanding usaha membantu mangsa-mangsa banjir. Beliau dengan pakaian kemas sibuk dengan acara pelancaran skuad sukarelawan pasca banjir di ibu negara ketika ribuan rakyat masih terperangkap akibat banjir buruk. Begitulah tindakan para kakistokrat dalam pemerintahan negara. Malah yang di Pertua Dewan Rakyat sendiri lebih sudu daripada kuah.